Assalamualaikum kepada Madam Farhanin Afzal binti Mazlan dan juga kepada rakan-rakan sekelas sekalian. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan kertas kerja bertulis yang bertajuk Peranan Peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Madam Farhanin Afzal binti Mazlan kerana telah banyak membantu kami dalam memberi penerangan, petunjuk ajar serta memberi kata-kata semangat kepada kami bagi menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Tidak dilupakan juga kepada ibu bapa kami serta rakan-rakan yang lain kerana sudi membantu kami bagi menyalurkan maklumat yang bertepatan dengan tugasan ini. Kini, saya ingin meneruskan pembentangan saya dengan pengenalan. Peribahasa merupakan suatu susunan kata dalam bentuk kiasan dan berlapik yang mempunyai pengertian tersirat. Susunan kata-kata kiasan ini tercipta berdasarkan pengalaman kehidupan seharian oleh masyarakat. Peribahasa Melayu mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan kehidupan dan pemikiran bangsa Melayu itu sendiri. Penciptaan peribahasa sangat terikat dengan adat istiadat Melayu yang lama. Berdasarkan fenomena sebenarnya, kehidupan masyarakat ini merupakan daripada hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh Hamilton tahun 1947 turut menyelahkan pemikiran bangsa Melayu tentang alam kehidupan yang mereka tempuhi. Dalam peribahasa, terpancarnya hubungan antara bahasa dan pemikiran bangsa Melayu itu sendiri tentang alam kehidupan yang telah mereka tempuhi. Peribahasa Melayu kini dilihat mempunyai peranan yang tersendiri dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Itu sahaja daripada saya. Kini saya ingin menyerahkan pembentangan ini kepada Muhammad Haziq Hashim untuk selanjutnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah pernyataan masalah berkaitan peranan peribahasa dalam melestarikan konsep etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat di Malaysia, di mana berlakunya ketidaklaziman dalam penggunaan peribahasa terutamanya dalam kalangan generasi pada hari ini. Hal ini kerana topik ini masih kurang dibincangkan kaitannya peribahasa dengan kehidupan orang Melayu itu sendiri. Lanjutan itu, terhasilnya 3 objektif kajian berdasarkan topik ini, iaitu yang pertama, mengenal pasti peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kedua, ialah mengenal pasti keberkesanan kewujudan peribahasa Melayu untuk mendidik masyarakat tentang nilai etika dalam diri setiap insan. Yang terakhir pula, mengkaji langkah-langkah untuk menerapkan penggunaan peribahasa Melayu terutamanya dalam kalangan pelajar UiTM Puncak Alam. Selain itu, kajian ini juga menjurus kepada semua lapisan masyarakat dalam menitik beratkan peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Justru itu, UiTM Puncak Alam merupakan lokasi kajian berkaitan peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Assalamualaikum, nama saya Farisha Nabila binti Zulkifli. Saya ingin menerangkan tentang kajian literatur dan juga metodologi kajian. Terdapat 2 kajian literatur yang dibuat oleh pengkaji. Yang pertama, kajian mengenai peribahasa. Kajian yang bertajuk melestarikan peribahasa sebagai warisan bangsa melalui pendekatan alternatif pendidikan bahasa Melayu oleh Muhammad Rizwan dan juga Mary Fatimah pada tahun 2018 telah dirujuk. Kajian ini mengetengahkan tentang kaedah untuk menguasai peribahasa. Yang kedua, kajian mengenai teori relevance.
Kajian yang dibuat oleh Julainah Nopiah dan juga Nur Hashimah Jalaluddin pada tahun 2019 yang bertajuk Penguasaan Tata Bahasa Remaja Malaysia, Analisis Pragmatik telah dirujuk oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat tentang teori relevance. Kajian ini menggunakan teori relevance bagi mengkaji kemahiran mengaplikasikan peribahasa. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas subjek kajian. Instrumen kajian ialah satu proses pengumpulan data menerusi konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi, pandangan dan juga keterangan latar belakang. Kajian ini menggunakan beberapa kaedah iaitu kaedah ilmiah melalui laman sesawang, instrumen rujukan, pengkaji memperolehinya daripada bahan ilmiah seperti buku-buku dan juga kamus. Selain itu, kaedah kuantitatif, iaitu kajian menggunakan maklumat atau data yang bersifat kuantitatif seperti soal selidik. Dan kaedah kualitatif, iaitu yang diperoleh melalui pemerhatian, analisis dokumen dan juga apa cara untuk mendapatkan data yang lengkap. Bagi bahagian dapatan kajian pula, kumpulan kami telah mengedarkan soal selidik bagi mengumpulkan data kajian. Kami juga telah membahagikan soal selidik kajian kepada beberapa bahagian iaitu demografi responden, pengetahuan responden dan kefahaman responden tentang makna peribahasa yang diberikan. Bab ini menerangkan keputusan analisis data berdasarkan tindak balas responden terhadap soal selidik, temu bual dan rujukan yang telah dijalankan berkaitan peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat Malaysia dan keberkesanan kewujudan peribahasa Melayu untuk mendidik masyarakat tentang nilai etika dalam diri setiap insan. Bagi mengumpulkan data kajian ini, dua demografi responden telah digunakan iaitu demografi responden berdasarkan jantina dan demografi responden berdasarkan umur. Dalam pengertian yang lebih luas, peribahasa dapat juga dinyatakan sebagai satu bentuk penggunaan bahasa yang menarik dan berkesan dengan penggunaan kata-kata dan susunan tertentu untuk memberi rasa keindahan, nasihat, pengajaran serta peringatan kepada pendengarnya. Hal ini demikian kerana di samping kandungan peribahasa yang syarat dengan isi, kiasan dan perbandingan hal, olahan bentuk dan strukturnya adalah ringkas dan padat dengan kehadiran kata-kata. Misalnya, bagai, seperti dan umpama. Oleh hal yang demikian, peribahasa mendapat tempat dalam masyarakat Melayu kerana sering dikenali sebagai masyarakat berbudi bahasa dan mempunyai nilai santun yang tinggi baik dari segi pertuturan maupun dari gaya. Lazimnya, ungkapan peribahasa dicipta oleh generasi terdahulu dengan matlamat atau tujuan tertentu. Contohnya, dalam melahirkan rasa hati atau perasaan, masyarakat dahulu kurang menggunakan bahasa bersifat langsung dan berterus terang kerana sifat semula jadinya yang mungkin malu dengan individu yang dilawan bercakap. Justeru, penggunaan bahasa dalam bentuk perbandingan dan kiasan dapat menjadikan alat utama dalam menzahirkan perasaan. Selain itu, bentuk peribahasa wujud disebabkan keperluan untuk menegur atau memperbaiki sesuatu keadaan atau tingkah laku seseorang yang tidak manis pada penglihatan. Dalam konteks ini, peribahasa digunakan sebagai satu bentuk yang berhemah, iaitu penyampaiannya secara lembut, berkias dan tidak bersifat menghentam peribadi seseorang, namun bersifat mendidik dan memberi pengajaran. Di samping itu, peribahasa turut hadir dalam keperluan mengungkapkan hal-hal kebudayaan sesebuah masyarakat secara lebih indah dan pada masa yang sama menunjukkan corak pemikiran yang kreatif dan berseni dalam kalangan masyarakat. Penggunaan peribahasa dalam konteks bahasa dan budaya. Dalam situasi menegur seseorang yang kurang beradab dalam tingkah laku dan tutur katanya, masyarakat Melayu dahulu kebiasaannya menggunakan peribahasa yang sesuai dengan konteks perkara tersebut berlaku. Konsep budi bahasa dan kesantunan menjadi fokus utama dalam pemilihan peribahasa agar pihak yang ditegur tidak terasa tersinggung atau berkecil hati kerana bahasa yang digunakan tidak bersifat langsung. Selain itu, penggunaan bahasa sebegini juga mampu menunjukkan keprihatinan dan kehemahan pihak yang menegur kerana bahasa baik yang digunakan itu mencerminkan kepribadian yang tinggi. Sebagai contohnya, peribahasa bagai limau masam sebelah. Peribahasa ini bermaksud hukuman atau pertimbangan yang kurang adil atau berat sebelah. Dalam konteks budaya dalam masyarakat Melayu, pemilihan dan penggunaan kata-kata yang sesuai dalam aspek sosial komuniti merupakan antara perkara utama yang perlu dititikberatkan. Justeru, apabila menegur seseorang atau sesuatu pihak akan kepincangan tingkah laku mereka dalam masyarakat, misalnya kurang adil
dalam membuat keputusan atau menjatuhkan hukum dan seumpamanya seperti tergambar di dalam peribahasa di atas, penutur harus bijak menggunakan bahasa agar tidak menimbulkan konflik dengan pihak yang ditegur. Melalui penggunaan elemen perbandingan seperti limau dalam ungkapan di atas, pendengar akan menganalisis makna yang didukung oleh perwakilan kata tersebut dengan sifat dan ciri buah limau dalam keadaan tersebut iaitu masam. Maka tidak wujud kemungkinan bahawa sebiji buah limau memiliki rasa masam yang berbeza jika dibelah menjadi dua bahagian. Penzahiran makna menerusi peribahasa ini jelas menunjukkan kepekaan masyarakat yang menghasilkannya kerana kebijaksanaan mereka membuat kiasan menggunakan elemen alam sekitar dan membandingkannya dengan situasi yang berlaku apabila melibatkan individu dalam masyarakat mereka. Secara tidak langsung, bahasa yang diolah secara halus dan digunakan dalam konteks ini mampu memelihara rasa sensitif terhadap perasaan dan pemikiran pihak lain yang berkemungkinan tidak menyedari akan keterlanjurannya dan memutuskan sesuatu hukuman atau keputusan secara tidak wajar. Peribahasa Melayu menerangkan secara tersurat dan tersirat akan pemikiran Melayu yang kreatif dalam berfalsafah untuk mengungkapkan pengajaran, perasaan, idea, pandangan, nasihat dan sebagainya. Dalam hal ini, bahasa adalah entiti interior yang wujud dalam pemikiran setiap individu. Melalui penggunaan bahasa yang ringkas tetapi mempunyai nilai estetika yang tersendiri, sesuatu konsep yang dibina dalam pemikiran diterjemahkan dalam peribahasa yang tampak relevan dengan pandangan orang luar negara kepada bangsa Melayu itu sendiri. Selanjutnya, peribahasa adalah konsep dalam pemikiran bangsa Melayu yang merujuk objek dan perlakuan secara benar dan bersifat objektif. Kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan keagamaan, tanggungjawab dalam rumah tangga, perihal hukum logik dan keindahan yang terkandung dalam pemikiran dizahirkan dalam bahasa yang indah dan padat iaitu peribahasa untuk memberikan makna dan kesan yang mendalam serta diperturunkan daripada generasi kepada generasi seterusnya. Hasil daripada soal selidik, kefahaman makna peribahasa dalam kalangan pelajar Universiti Teknologi Mara, kampus Puncak Alam, pengkaji mendapati bahawa kebanyakan responden mengetahui makna peribahasa. Setiap responden juga mampu menjawab dan memberikan contoh-contoh lain peribahasa dalam soal selidik ini. Pengkaji menganggap bahawa kajian ini mencapai objektif yang telah dinyatakan pengkaji sebelum ini. Tahap kefahaman responden terhadap makna keseluruhan peribahasa yang diberikan adalah sangat memuaskan. Responden dapat memahami makna peribahasa yang diberikan walaupun jarang mendengar penggunaan peribahasa dalam aktiviti seharian. Malahan, kajian ini juga telah menunjukkan betapa peribahasa Melayu masih lagi terpelihara dan diketahui oleh para pelajar. Sebagai rumusannya, peribahasa Melayu merupakan satu bentuk penggunaan bahasa yang berjaya mengulas isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam nada dan suasana yang berbeza, dengan bahasa literal yang lebih langsung maksudnya. Elemen-elemen yang mendominasi peribahasa Melayu ini menggambarkan bahawa masyarakat sebenarnya akrab dengan alam dan budaya mereka, di samping mahir menggunakan bahasa bagi tujuan yang lebih efektif. Pemakaian peribahasa dalam konteks lisan atau penulisan juga secara tidak langsung turut menyelahkan sisi budaya dan latar sosial masyarakat ini. Secara keseluruhannya, dapat diketahui bahawa peribahasa Melayu mempunyai hubungan yang erat dalam masyarakat Melayu kerana ia menjadi salah satu penyumbang dalam tamadun Melayu. Hal ini disebabkan peribahasa Melayu mempunyai nilai moral yang penuh dengan mesej kekeluargaan serta kemasyarakatan dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, peribahasa Melayu juga kaya dengan warisan turun-temurun dari awal hingga sekarang kerana ianya hasil kiasan tentang benda-benda dan peristiwa yang biasa berlaku dalam kehidupan masyarakat seharian. Semoga kajian ini dapat menggalakkan masyarakat Melayu untuk belajar dan memahami peribahasa Melayu yang ada kerana ianya adalah bukti bahawa bangsa Melayu dahulu adalah bangsa yang berjaya kerana penuh dengan warisan bangsa yang tak ternilai. Diharapkan juga bahawa kajian ini dapat dijadikan rujukan oleh pengkaji lain akan datang
untuk menjalankan kajian terhadap peribahasa Melayu. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.